Baik, dari daerah Blaid kita bersama dengan rakan segas Ernie Sopina dari daerah Tutong. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah kita sihat di sini dan mudah-mudahan rakan-rakan kita di sana juga dalam keadaan sihat dan afiat ya. Baik ni Ernie, seperti soalan yang kita ajukan juga kepada rakan kita Yati di daerah Blaid ni, Amar ya. Bagaimana pula dengan bagi daerah Tutong pula akan keadaan persekitaran cuaca dan juga kawasan di daerah Tutong? Ya. Mungkin ada kawasan cuaca pagi ini alhamdulillah ya. Cuaca pagi ini alhamdulillah dalam keadaan yang cerah. Namun negara kita mengalami hujan ya sejak kebelakangan ini, dan antara kawasan-kawasan yang mengalami banjir di daerah Tutong antaranya ialah di kawasan pedalaman. Antaranya ialah Jalan Binutan, Jalan Kerancing, Jalan Bangkuru, Jalan Kuala Ungar ya, dan juga di Jalan Kampung Rambai. Jadi memang tempat berkenaan ada sebahagiannya masih lagi tidak dapat dilalui ya. Terutama sekali kawasan berkenaan tidak dapat dilalui oleh kereta pacuan 4 roda. Jadi memang dalamlah tempat berkenaan. Oh ya. Jadi saya percaya juga laporan pemantauan paras air di kawasan-kawasan berkenaan memang ada turut dibuat dan turut diwartakan melalui laporan radio ni Ernie ya. Baik, alhamdulillah adanya maklumat tersebut daripada rakan kita di daerah Tutong. Mudah-mudahan para penonton kita ini pun mengambil maklum di samping kita ini sama-sama bermohon dan berdoa semoga negara Brunei Darussalam senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Baik, kita akan menyerahkan dulu untuk Ernie bersama dengan penonton kita. Silakan. Baik, terima kasih Hasrina dan juga Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah pagi ini dari daerah Tutong juga kita akan kongsikan ya beberapa kegiatan dan juga maklumat semasa, dan selain itu juga satu bahan visual akan kita muatkan. Jadi terus kita saksikan dulu bahan pengisian kita untuk pagi ini. Mempunyai kemahiran diri perlu ada pada setiap individu. Selain fokus pada pelajaran di sekolah atau pada pekerjaan tetap, mempunyai pelbagai kemahiran yang lain sangat memberi manfaat untuk masa akan datang. Sama ada mahir dalam masakan, kraf tangan atau pertanian. Justru itu, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi telah menganjurkan program kemahiran diri, pertanian dan landscape selama 2 hari di Pusat Belia Tutong. Penyertaan terdiri di kalangan belia dan pelajar. Inilah peluang para belia meningkatkan kemahiran mereka dalam menghasilkan produk tanaman atau landscape. Taklimat dari beberapa unit diisikan sepanjang program berlangsung. Antaranya dari unit kemajuan industri sayur-sayuran, unit sains tanah dan nutrien tanaman, menanam dan memelihara landscape. Bajet kimia ni kalau digunakan, you just timbang aliris, tabur sekian, that's it. Macam when you taking ubat. Kalau sekiranya you use a lot of bajet kimia, your soil is going to be hard. Okay, it will be karas in the as time goes along. So apakah tujuan kami membiak tanaman ini? So salah satu tujuannya ialah untuk jadikan sebagai hiasan persekitaran atau decoration untuk melawakan suasana atau environment. Yang kedua ialah kami membiak supaya membanyakan supaya pokok atur kami dapat dijual lah, kira untuk bisnes lah. Dan yang ketiga ialah supaya pokok atur tidak pupus. Kiranya kamu ada satu sian tanaman atur, sayang juga kelapas after few years ia akan jadi tua dan sudah mati dah tua. So untuk prevent tanaman atur hilang, kami membiak lah banyakkannya gitu.
Selain mempelajari cara lain penanaman sayur dan penggunaan tanah dan baja yang betul, para peserta juga berpeluang mempelajari cara pembiakan secara keratan bunga hiasan melalui Unit Kemajuan Industri Florikultur. Salah satu fungsi unit kami ialah pelaksanaan kemajuan industri floriculture. So maksud floriculture di sini ialah salah satu disiplin dalam penanaman jenis tanaman hiasan. So pagi ini jadinya yang kami buat di sini ialah salah satu taklimat dan demonstrasi cara-cara penanaman tanaman hiasan. So kira untuk mengekspos belia-belia kami dalam industri ini untuk menggalakkanlah participation from atau belia dalam untuk masuk dalam penanaman tanaman hiasan. So actually untuk tanaman hiasan ini ia ada pelbagai jenis cara-caranya lah tu. And then in the semua jenis itu sesuai untuk semua jenis pelbagai tanaman. Dia depends on the jenis-jenis tanaman itu. So contohnya sekiranya kalau orchid yang baiknya membanyakkan lagi. Caranya selalunya ialah melalui belahan division atau melalui keratan batang atau. Apa yang kami pelajari ialah banyak pasal tanaman lah, cara-cara menanam, mengenali baja-baja yang akan ditanam, yang sesuai di mana akan tempatnya bertanam, dia punya manajemennya apa. Saya ada pernah juga belajar di rumah cara menanamnya, di sekolah ya juga cara menanam macam melakum mencantumkan pernah je lah. Ada juga cara yang moden juga yang kami pelajari, macam cara hydroponics, tanam dalam air mentes dia punya soil pH ada je. InsyaAllah saya akan praktikkan segala yang kami pelajari di sini. Melalui bengkel 2 hari yang aku ikutan sama kawan-kawan aku juga dari sekolah Abdul banyak dah yang kami pelajari macam menanam sawi. Dan hari ini belajar melakum macam cara ia tumbuh, macam type-typenya macam mana soalnya kata. Saya harap bengkel ini boleh dibukakan lagi untuk bukan saja kami, macam untuk orang-orang awam yang akan belajar. Selama 2 hari ini memang sangat detail lah yang dorang bagikan taklimat atau dari dia punya soil, apa saja nutrien yang diperlukan untuk tanaman itu. Lepas tu hari ini cara-cara membiakkanlah tanaman itu lagi. Dari segi penggunaan baja tu ada ia perluan lah, macam mesti pilih yang NPK-nya tu sesuai dengan ia punya tanaman itu lah. Kalau sebelum ini Indah pernah belajar tapi keinginan tu ada, tapi kita tu bila nampak ada macam opportunity untuk belajar ni kira grab lah. Tapi kita bila attend kursus ni lagi lebih bersemangat lah untuk mula menanam tu. Pasal before ni fikir yang menanam ni payah, tapi sebenarnya ada cara yang lebih senang lah. InsyaAllah akan dipraktikkan lah selepas ini. Terima kasih diucapkan banyak-banyak arah Jabatan Pertanian, Jabatan Belia dan Sukan pasal membagi peluang untuk belia-belia belajar cara menanam ini. Belia dan masyarakat perlu menyedari akan kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar agar generasi akan datang dapat menikmati dan mengekalkan kualiti alam sekitar. Selain daripada itu, dari segi penanaman, ianya adalah memenuhi harapan negara masa depan bagi meneruskan kesinambungan pembangunan negara dan sumber tenaga kerja. Tambahan lagi, ia boleh menjanjikan pendapatan belia kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan.